Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 30 hari bulan November 2021, bersamaan dengan 25/4/1443, kita teruskan dengan hikayat fiqhiyah yang ke-105. 105 cerita yang agak menakutkan kita, iaitulah tentang azab kubur. Azab kubur ini suatu perkara yang hak, yang memang berlaku, terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih, yang sabit dari Nabi SAW, menetapkan perkara yang sedemikian. Kitanya bagaimana membuat persiapan untuk bebaskan diri kita dari azab kubur. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Para jemaah sekalian, hadis ini panjang. Diriwayatkan oleh Sayyidina Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. Kita ramai kat Zaid ni. Zaid bin Arqam, Zaid bin Harithah. Yang ini Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala. Zaid menceritakan kepada kita, bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin li Bani Najjar. Sedang Nabi kita berjalan dalam kebun kepunyaan Bani Najjar di Madinah. Ala baghlatin lah. Nabi sedang naik bagal. Bagal ni macam dongki lah. Bagal, kuda kahwin dengan dongki, dengan keldai, tubik bagal. Lepas tu kata, orang panggil anak bagal, kan? Anak bagal ni anak campur. Jadi bagal. Bagal, wa nahnu ma'hu. Kami bersama dengan Nabi SAW. Jadi kita kata, tawaduknya Nabi ni. Nabi tak naik kuda yang, yalah masa tu kuda ni tarah hebat lah. Kalau kita kat kereta resmi, Mercedes Alphard lah. Tapi kalau naik bagal ni, tarah naik kancil ni. Itu kenderaan Nabi. Tengah duduk jalan dalam kebun ni, Nabi atas bagal, izhadat bih. Tiba-tiba Nabi macam melencong sikit. Fakadat tulqi. Hampir-hampir Nabi nak jatuh daripada bagal dia tu. Mana dia cepat, dia konang. Kenapa? Wa idza aqburun sittatun aw khamsatun arba'. Rupa-rupanya depan dia tu ada kubur. 6 ataupun 5 atau 4 kubur. Maka bagal tu lari supaya tak pijak atas kubur orang. Faqala sallallahu alaihi wasallam, man ya'rifu ashab hadhil aqbur. Nabi tanya sahabat dia, siapa yang tahu siapakah ni penghuni kubur ni, kubur yang ada ni? 4, 5, 6 kubur ni, siapa punya penghuni? Faqala rajulun, seorang sahabat kata, ana, saya tahu Rasulullah. Qal, kata Nabi SAW, pamata mata haula, bila dia orang ni mati? Qala matu fil isyraq, mereka mati dalam keadaan syirik, dia itulah fil jahiliyah, zaman jahiliyah dulu. Faqal, dengar ni tuan-tuan, Nabi kata apa? Faqala sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil ummah tubtala fi quburiha. Nabi kata umat ini akan diuji dalam kuburnya. Allahu Akbar. Falaula alla tadafanu. Kalau aku tidak bimbang kamu tak boleh nak kebumikan jenazah. Tak sempat nak kebumi. Lepas mari seorang-seorang mati. Bila mari kubur. La da'utullaha an yusmi'akum min azabil qabri allazi asma'u minhu. Kalau aku tak bimbang, kamu tak boleh nak kebumikan jenazah, nascaya aku minta doa, aku berdoa kepada Allah, minta Allah perdengarkan azab kubur ni. Nabi dengar. Itu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala beri dia dengar azab kubur. Kita jangan duk minta-minta lah cari pasal.
Summa aqbala alaina biwajhihi. La ilaha illallah. Lepas pada Nabi bercakap, Nabi pun pusing muka dia kepada sahabat. Nabi pusing muka kepada sahabat. Faqal ta'awwazu billahi min azabin nar. Nabi kata, wahai para sahabat, mintalah perlindungan Allah daripada azab neraka. Faqalu, sahabat pun kata, na'udzubillahi min azabin nar. Tuan-tuan dan puan, kata sekali, na'udzubillahi min azabin nar. Kami minta perlindungan Allah daripada azab neraka. Kemudian Nabi cakap lagi, ta'awwazu billahi min azabil qabri. Mintalah perlindungan dengan Allah daripada azab kubur. Faqalu, para sahabat pun kata, semua ikut, na'udzubillahi min azabil qabri. Kami minta perlindungan denganmu ya Allah daripada azab kubur. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'awwazu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Mintalah perlindungan Allah daripada fitnah yang zahirnya, yang tersembunyinya. Sahabat pun jawab, kita semua berkata semua, na'udzubillah minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Kami minta berlindung dengan Allah daripada fitnah yang zahirnya, yang tersembunyi. Qal, Nabi kata lagi, ta'awwazu billahi min fitnatid dajjal. Mintalah perlindungan Allah daripada fitnah dajjal. Qalu, sahabat pun kata, kita semua kata, na'udzu billahi min fitnatid dajjal. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada fitnah dajjal. Hadzal hadis sahih rawahu Muslim. Jadi para pelajar, para jemaah sekalian, alhamdulillah doa ini di antara doa yang kita baca di akhir solat. Ini dalam kad kuning ni. Saya dah bagi tuan-tuan semua sudah dapat. Yang belum dapat boleh ambil dengan kita. Doa akhir solat sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baca jangan tak baca doa ni. Mudah-mudahan kita selamat insya-Allah daripada fitnah azab kubur, azab neraka, fitnah yang zahir yang batin, dan juga fitnah dajjal. Kita minta berlindung dengan Allah daripada semua fitnah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Alhamdulillah. Ala kulli hal, itulah sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tamatlah hadis itu, hadis sahih rawahu Muslim. Dilalatul hadis. Hadis ini menunjukkan kepada apa? Hadis ini menunjukkan kepada apa? Yang pertama, al-imanu bi'azabil qabri. Kita kena beriman, kena percaya, kena yakin adanya azab kubur, adanya seksa kubur, adanya soalan dalam kubur, dan ada perkara-perkara yang cukup menakutkan kita dalam kubur. Allahumma a'izna min azabil qabri ya Rabb. Kita minta berlindung denganmu ya Allah daripada azab kubur. Wahwa mu'taqad. Inilah pegangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeza dengan Mu'tazilah, dengan geng-geng yang sekapal dengan dia, mengatakan azab kubur itu tak ada. Manifestasi je. Manifestasilah, tunggulah awak. Kita Ahlus Sunnah yakin, percaya adanya azab kubur. Wa minal mawdu'atil lati tusar. Di antara isu yang dibincangkan dalam kisah ini 10 perkara seperti biasa. Yang pertama, rawi al-qissah. Sahabat yang meriwayatkan kisah ini nama dia Zaid bin Thabit bin Ad-Dhahhak Al-Ansari, orang Madinah, An-Najjari, Bani Najjar. Digelar dengan nama Aba Sa'id ataupun Abu Sa'id. Ada kata gelar kunyah dia Abu Abdurrahman, Abu Kharijah. Yang penting nama dia Zaid bin Thabit. Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, Zaid ni berumur 11 tahun. Mana belum balik lagi. Ustusghira, dianggap kecil pada hari Badar. Ya, Nabi sampai tahun pertama kalau dia umur 11. Tahun yang kedua baru 12. Faraddahu. Nabi kita
tolak dia. Balik dulu lah. Kamu jangan pergi perang lagi sebab umur tak cukup. Belum balik lagi. Rugilah kalau dia mati syahid pun. Tak dapatlah pahala seperti orang balik. Jadi rugi. Balik. Wa syahida Uhudan wa ma ba'da. Ada kata dia sempat perang Uhud, ada kata tak. Uhud dia baru umur 13. Yang pentingnya dia ni bermula peperangan yang diikuti iaitulah Khandaq. Peperangan Parit pada tahun yang kelima. Yang kelima logiklah kalau dia balik. Wallahu alam. Yang pentingnya siapa dia Zaid bin Thabit? Ahadu man jama'a ay hafizal Quran. Salah seorang daripada sahabat yang mengumpul Al-Quran pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan Ansar. Dan dia juga penulis min katabatil wahyi, di antara sahabat yang menulis wahyu. Nabi bila turun ayat Quran dia tulis. Tulis di kulit, di belulang, di pelepah tamar, di tulang, macam-macam kertas zaman itu yang ada. Wa ta'allama as-Siryaniyah. Dia belajar bahasa Yahudi. Lama mana tuan-tuan dia masuk universiti? Pusat-pusat bahasa, dia belajar bahasa Siryaniyah beberapa bid'a asyara yauman. Berapa belah hari? Pandai. Masya Allah. Allah Ta'ala, ialah dengan mukjizat Nabi, Nabi suruh dia belajar. Zaid pergi belajar bahasa Yahudi, senang. Kalau dia cakap apa-apa kita faham. Itu kadang-kadang pendakwah ni kena ada juga. Kan? Bahasa-bahasa kaum di tempat kita ni elok juga kalau kita boleh belajar. Belajar bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa apa-apa bahasa lagi yang kita boleh belajar sebab senang kita nak interaksi. Kemudian dia juga menjadi penulis kepada Sayyidina Abu Bakar dan Umar, dan Sayyidina Umar lantik dia menjadi gubernur di Madinah 3 kali. Maknanya dia jadi amir. Ketika khalifah keluar, lantik dia jadi pegawai yang menjaga Madinah. Dan dia dilantik sebagai pegawai Baitul Malil Muslimin pada khilafah Uthman. Zaid bin Thabit min ulama'is sahabah wa a'lamuhum bil faraid. Sahabat yang pakar dalam bidang faraid. Dalam bidang harta pusaka, siapa pakar dia ni? Zaid bin Thabit. Dan dialah di antara sahabat yang bertugas mengumpulkan Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar dan meletakkan dalam satu lughah saja, lughatul Quraisy, setelah berlakunya khilaf bacaan di antara sahabat. Wa dzalika fi ahdi Utsman, ketika zaman Sayyidina Utsman, sehingga Quran yang kita baca, mushaf yang ada di tangan kita ini terkenal dengan nama Mushaf Utsmani. Mana mushaf yang dikumpul, yang disepakat oleh para ulama sahabat di zaman Sayyidina Utsman, kata kita guna ini sebagai induk. Ada lagi masalah lain ya, warasnya apa, tapi dia panggil Mushaf Utsmani, itu yang dipanggil induk. Qala anhu Masruq 6 orang. Walaupun nama dia sebenarnya Masruq, maknanya yang dicuri, tapi terkenal dengan nama seorang tokoh ulama. Qadimtul Madinah, aku sampai di Madinah, aku dapati Zaid bin Thabit minar rasikhin fil ilmi, di antara ulama besar di Madinah, Zaid bin Thabit. Mata radhiyallahu anhu pada tahun 45, waqila 42, 43, 45. Umur dia 56 tahun. Dan dia dikebumikan di perkuburan Al-Madinah. Radhiyallahu anhu wa ardahu wa an jami'is sahabah. Kita kenal lah malam ni siapa? Zaid bin Thabit. Seorang ulama sahabat yang mahir dalam bidang Al-Quran dan juga pakar dalam bidang faraid. Ada pakar, Nabi sebut afradukum Zaid, aqra'ukum Ubay. Jadi Nabi juga beri gelaran kepada sahabat-sahabat tu. Dia pakai orang ni, kalau nak bincang bab ni, pakar dia sepulan. Jadi tak ada jadi masalah zaman kita ini, kita katakan orang ni bidang apa ni, profesor dalam bidang ni. Jadi kita jangan tanyalah bidang lain, dia mahir dalam bidang itu. Sebab itulah kita pendakwah ni bukan semua pendakwah. Kita jumpa pendakwah duk atas pentah, duk atas YouTube, ramai orang, semua soalan yang kita tanya dia, lah. Tengok kepakaran yang dia ada. Kalau tanya semua soalan, itu yang timbul jadi benda pelik keluar tu.
Timbulnya benda-benda yang pelik-pelik, yang ajaib dalam dunia ni. Terlebih-lebih lagi zaman kita ni kebetulan muncul pula TikTok yang boleh potong video orang. Lagi banyaklah benda ajaib, banyaklah benda kekeliruan yang berlaku dalam dunia. Baiklah. Kita tak nak keliru, kita nak ikut apa yang disebut oleh Nabi SAW. Perkara yang kedua, azabul qabri. Liman yastahiquhu, na'udzubillahi min azabil qabri. Azab kubur bagi orang yang kena. Azab kubur itu sabit bil ahadithis sahihah. Sabit dengan hadis yang sahih. Jangan siapa pertikai. Kalau orang tu pertikai, dialah yang dipertikaikan. Sebab apa? Sebab dia tak betul. Di antaranya kita dah sebut dalam siri yang lepas. Siri yang ke-100. Hadis Nabi SAW letak dua pelepah tamar, Nabi kita pacak di atas dua kubur, Nabi kata mereka sedang diazab. Hadis ini sahih. Telah disebut dalam hikayat yang ke-100. Di antara lagi hadis Aisyah radhiyallahu anha. Seorang perempuan Yahudi mari jumpa Aisyah. Fazakarat azab al-qabri. Yahudi ni dengar dalam kitab Taurah tentang azab kubur. Faqalat laha, dia kata ke Aisyah, a'azakillahu min azabil qabri. Semoga Allah Ta'ala selamatkan puan daripada azab kubur. Aisyah belum dengar lagi daripada Nabi SAW. Fasa'altu Rasulullah. Bila Nabi pulang, Aisyah bercakap, Rasulullah, Yahudi datang tadi. Dia cakap, betul ke? Qala sallallahu alaihi wasallam, na'am, benar. Azabul qabri haqqun. Azab kubur itu benar berlaku. Kata Aisyah, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du shalla salatan illa ta'awwaza min azabil qabri. Selepas daripada peristiwa itu, aku tengok Nabi setiap kali dia solat, di akhir solat dia akan baca doa ni, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada azab kubur. Sentiasa Nabi kita ta'awwaz min azabil qabri. Jadi kalau kita yang lemah ini, yang banyak dosa ni, tak mau minta berlindung, solat pun nak cepat-cepat je siap, di mana kita? Di mana keimanan kita tentang azab kubur? Na'udzubillah. Jadi hadis ni, hadis Aisyah ni rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi azab kubur ini menjadi sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan azab kubur berlaku. Setiap manusia akan ditanya dalam kubur selepas dia mati. Qubira aw lam yuqbar. Dengar ni. Sama ada orang tu masuk kubur atau tak masuk. Macam mana tak masuk kubur? Contohnya orang ni, mayat dia masuk dalam air. Dia makan di ikan. Tak masuk kubur dia. Ataupun mati terbakar, hancur lebur habis. Tak masuk kubur. Tapi azab kubur itu berlaku juga kepada orang itu walaupun dia tak masuk kubur. Kita tengok nanti bagaimana azab kubur kalau tak masuk kubur. Kaifa bi azabil qabri, bagaimana berlaku azab kubur dia tak masuk kubur. Tuan-tuan dengar penjelasan ini. Alhamdulillah. Maka ulama Ahlussunnah tetap menetapkan azab kubur. Yang kata tak ada azab kubur ni siapa dia? Al-Khawarij. Mu'zam, kebanyakan golongan Mu'tazilah, sebahagian daripada Murji'ah, sebahagian daripada golongan yang tak percaya zaman kita ini. Namalah apa saja pun, dia tak percaya azab kubur, kita kata jangan. Yang ketiga, azab kubur dan nikmatnya terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Oleh kerana masa pendek, saya bagi nombor ayatnya. Yang pertama, Suratul Ghafir, ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu dibentangkan kepada orang dalam kubur itu pagi petang. Ni tempat dudukmu. Ni tempat dudukmu. Sekali tengok, panas. Dan ayat surah At-Tur. Surah At-Tur ayat 45 hingga 47. Ayat ini juga menunjukkan azab kubur sebagaimana disebut oleh para ulama tafsir. Baik. Hadis telah kita sebut sebahagiannya. Sebahagian hadis telah kita sebut dan akan disebut lagi. Hadis-hadis yang menunjukkan kepada i'tiqad bahawa azab kubur itu berlaku.
Jadi ada juga kumpulan-kumpulan zaman dulu seperti nama-nama yang tersebut tadi, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, sebahagian Murji'ah yang mengatakan tidak ada azab kubur, dan sebahagian golongan yang berfikiran liberal sekular zaman kita ini mungkin dia kata tak ada juga azab kubur. Kalau ada azab kubur mestilah bunyi, ini tak ada apa pun. La. Kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang beriman, Ahlus Sunnah, pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita percaya, yakin azab kubur berlaku. Baik, kita pergi kepada perkara yang keempat. Ma yahdusu ba'dal maut amrun ghaibiyun. Dengar ni tuan-tuan. Perkara yang berlaku selepas daripada kematian, benda ghaib. Wal ghuyub la ya'lamuha illallah. Benda gaib ni tak ada siapa tahu kecuali Allah, dan sesiapa yang Allah Ta'ala anugerahkan ilmu kepada dia, maklumat, seperti para Nabi. Dalam kisah kita ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi berjalan di kubur tadi, dia tengok siapa di kubur ni? Mereka diazab. Na'udzubillahi min azabil qabri. Maka geng-geng Aqlani, dia panggil Aqlani ni orang yang lebih mengutamakan akal. Dia nak jadikan isu benda gaib macam benda zahir. Mana boleh? Benda gaib nak jadikan benda zahir. Dia kata kalau ada mesti ada. Kalau kena azab mesti bunyi. Mana ada bunyi? Nabi kata apa tadi? Kalau aku tak bimbang kamu tak boleh nak kebumikan orang, aku doa. An yusmi'akum azabal qabri. Jadi aku doa minta Allah Ta'ala bagi kamu dengar. Kalau kamu dengar, jawab dia apa? Jawab dia tak kebunyi mayat lagi tu. Pikul mayat sampai di kubur, rebah. Mati pula. Mati bergelimpangan. Tak boleh nak kebumi jenazah. Jadi puak-puak yang tak percaya azab kubur ni, sama ada puak kafir betul ataupun golongan Aqlani yang lebih mengutamakan akal, dia kata tak logik lah duduk dalam kubur. Hancur buah habis azab apa lagi kak? Allahu Akbar. Maka para jemaah sekalian, majoriti, kebanyakan orang mati akan dikuburkan. Thumma amatahu fa aqbarahu. Setelah mati mereka masuk kubur. Sebab tu kita kata azab kubur, sebab majoriti orang masuk dalam kubur. Ada sebahagian yang tak masuk kubur. Sama ada tadilah dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku tadi, dimakan oleh burung, ditelan oleh ikan, dibakar mayat dia. Berlaku, tapi azab kubur tu tetap kena. Bagaimana tak bagaimana. Ingat satu cerita, kisah orang zaman dulu, bukan zaman kita ni, bukan zaman Nabi. Nabi cerita, qala rajulun, seorang laki-laki ni, dia tak pernah buat amalan yang baik. Dia berkata, kalau dia mati, kamu bakar mayat aku, ambil debu, dia tabur semua tempat, masuk dalam air, dalam laut, supaya malaikat tak dapat cari, dia selamat daripada azab kubur. Dia percaya azab kubur, tapi dia tak mahu beramal. Dia kata apa? Fa wallahi la in qadarallahu alaihi la yu'azzibahu la yu'azzibanahu azaban la yu'azzibu ahadan minal alamin. Allah. Dia kata kalau aku ni malaikat boleh kumpul balik, aku kena azab dengan azab yang cukup dahsyat. Dia takut sangat-sangat. Jadi anak dia pun terimalah wasiat bapak ni. Lepas ayah dia mati, dia bakar, dia tabur debu mayat tadi dalam laut, dalam atas bukit, habis. Kira-kira malaikat tak boleh nak kutip lah bagi dia. Fa amarallahu al-bahra fa jama'a ma fi. Allah perintahkan laut hantar balik semua debu-debu tadi. Wa amaral barra fa jama'a fi. Allah perintahkan kepada darat supaya kumpul semua. Thumma qal. Setelah dia kumpul balik, dia bertanya, lima fa'alta? Kenapa kamu buat macam ni? Qala min khasyatika. Kerana terlalu takut kepada azabmu ya Rabbi, terlalu takut padamu aku buat macam ni. Wa anta alam, engkau lebih tahu. Yang peliknya Nabi kata faghfaralah. Allah Taala maafkan dia. Hadis ini muttafaqun alaihi sahih. Yang kita naknya Allah Taala mampu, berkuasa nak kumpul balik walaupun debu ditabur dalam laut. Sebahagian atas bukit, atas darat akan dikumpul balik, dicantum semula. Jangan lari.
Jangan lari. Yang kita nak larinya daripada azab kubur. Bagaimana? Beramallah dengan amal yang telah diajar oleh Nabi SAW supaya kita selamat. Nak menyelamatkan cara teori, cara otak macam ni, tak selamat. Habis kenapa orang itu Tuhan maaf? Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Yang penting Nabi pun tak sebut, kenapa dimaafkan? Cuma kita boleh kesan di sini, perbuatan dia tadi memang silap. Tapi oleh kerana khasyah, dia terlalu takut pada Tuhan, dia buat benda tu. Kita umat Muhammad SAW jangan buat, aku takut ni. Takut pun tak boleh dah Nabi sebut macam ni. Ada benda yang umat dulu boleh buat, ada perkara yang kita tidak dibenarkan untuk dia buat. Jangan, bukan semua orang dulu buat, kita boleh buat. Jangan. Perkara yang kelima, ad-duru thalathatun. Kitaran hidup ni kita akan lalu 3 fasa. Yang pertama hidup sekelah ni, dia panggil hayatud dunia. Ala zahril ardi, di atas belakang bumi. Yang kedua al-barzakh ba'dal maut, hidup di alam pemisah. Tidak hidup atas dunia, belum sampai ke akhirat. Nama dia alam barzakh. Tanda sikit, alam barzakh. Alam barzakh ni mana? Alam kubur ni lah. Tak kira masuk kubur atau masuk kubur, yang penting selepas daripada orang tu mati, maka dia duduk di alam barzakh. Yang ketiga, ad-darul akhirah, di akhirat esok. Barulah. Jadi setiap alam itu ada nawamis wa qawanin. Ada cara-cara, ada etika, ada SOP dia yang menetapkan. Orang duduk atas dunia, ini cara dia. Orang duduk di alam barzakh, ini cara dia. Jadi kita tak boleh nak cakap. Sebab itulah orang ni kadang-kadang dia tanya soalan pelik. Ustaz, dia kita duduk di alam barzakh, esok macam duduk atas dunia juga. Ingat orang tu, ingat orang ni boleh khayal. Kita kata wallahu alam. Kalau perkara yang Allah Nabi tak sebut, jangan ditanyalah. Kalau tanya pun, kalau ustaz tu jawab dengan otak dia, itu kelentong nama dia. Sebab itulah para jemaah sekalian, para pendakwah, kalau kita nak cerita tentang benda-benda gaib, berpaksilah kepada hadis yang sahih, hadis yang jelas. Kita kata kalau tidak, nanya kita. Alhamdulillah saya tengok kitab At-Tazkirah bi Ahwalil Mauta wa Umul Akhirah lil Imam Al-Qurtubi, telah dicetak, ditahqiq dan dicetak di kursi Jamalullahi di UIA. Ini sahabat saya di pensyarah sana, dia tunjuk, kita kata baik ni. Kitab ini sebenarnya telah ditahqiq oleh sahabat saya Dr. Sadiq dari Sudan semasa dengan anak di Madinah, jiran di Jamiatul Bir, berjiran kita. Dia tahqiq kitab ni 3 jilid. Kitab At-Tazkirah ni. Ada kitab dijual di Darul Minhaj di Riyadh, sudah ada. Kemudian dia kata, aku tengok panjang sangat. Dia ringkaskan Mukhtasar Tazkirah. 1 jilid je. Ada. Boleh jadi dalam PDF pun ada. Kalau ustaz-ustaz nak ceramah tentang alam akhirat ini, ambil lah kitab-kitab yang sudah ditahqiq, yang telah diteliti hadis-hadisnya, cerita-ceritanya, supaya kita senang. Kita keluar daripada tanggungjawab kita. Kita nak cari sendiri, tak ada masa. Kita ambil lah yang telah dikaji oleh para pelajar-pelajar. Barulah kita senang, insya-Allah. Jadi 2 alam kubur tu nama dia alam barzakh. Alam kubur tu alam apa? Alam barzakh. Kemudian baru sampai ke alam akhirat. Banyak hadis-hadis ni kita nak baca pun tak sempat dengan masa ni. Di antara hadis yang sahih, Nabi kata apa? Innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuh wa innahu la yasma'u qar'ani alihim idzan sarafu. Ya Allah. Apabila seorang itu dikebumikan dalam kubur, keluarga dia pun nak balik, dia dengar bunyi pijakan selipar pak atas kubur. Balik dah lah. Puak-puak ni tinggal ada aku seorang. Idzan sarafu atahu malakan fayuqidanihi fayaqulan. Datanglah 2 malaikat, dia bangunkan orang ni. Bangun macam mana? Wallahu alam. Macam nak bangun sempit ni. Wallahu a'lam. Itu kita kata alam barzakh bukan alam kita. Alam barzakh bukan alam kita. Bagaimana malaikat bangunkan, tak ada siapa boleh tahu. Nabi Allah Ta'ala wahyu kepada dia. Jangan duk tanya banyak. Maka ketika itulah mereka akan bertanya, ma taqulu fi hadzal rajul, apa mau kenal tentang Muhammad? Apa yang kamu? Jadi malaikat pun tunjuk di mana tempat dia dalam syurga, mana tempat dalam neraka. Kalau orang kafir pula bangun tak boleh nak jawab, dipukul,
Ya Allah, ya yudrab. Kalau tak boleh jawab, yudrabu bimitraqatin min hadid darbatan baina uzunai. Dipukul dengan pemukul daripada besi, fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa thaqalain. Didengari oleh makhluk-makhluk yang ada di kubur tu kecuali manusia dengan jin yang tak dengar. Oh, bertopik. Jadi benda lain dengar. Kita yang tak dengar. Mujurlah kita tak dengar. Sebab Nabi kata kalau dengar, tak ada siapa boleh kebumikan orang. Hadis ini sahih. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Isu yang keenam. Wa min azabil qabri. Di antara azab kubur yang terdapat dalam riwayat yang sahih, riwayat mausuqah yang sahih, dhammatuhu lil mayyiti. Himpitan kubur. Bila orang ni masuk dalam kubur, dia kena himpit. Dalam hadis Nabi bersabda, inna lil qabri daghtah. Daghtah ni himpitan, gak. Walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'd bin Mu'az. Kalau ada orang boleh lepas daripada azab himpitan kubur, Sa'd bin Mu'az berhad. Sa'd bin Mu'az ni tuan-tuan ingat, dalam baru je kita cerita hadiah tentang Sa'd bin Mu'az dalam siri yang lepas. Beberapa siri yang lepas. Ingat balik cerita Sa'd bin Mu'az. Senang ya, bagi YouTube tulis kisah Sa'd bin Mu'az. Jumpalah. Allahu akbar. Wala yanju min daghtil qabri. Tak ada siapa yang boleh lepas daripada azab kubur. Orang soleh ke orang tak soleh. Lain daripada para anbiya alaihimussalatu wassalam. Sebab apa? Kalau orang yang tak soleh, kubur akan himpit sampai berselisih tulang rusuk dia. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri ya Rabb. Jadi bagi orang yang beriman, dia panggil himpitan kasih sayang. Sikit dia buka balik, maddal basar, seluah mata memandang. Macam kita kak, ibarat kata salam perkenalan. Kubur kata selamat datang bang, dia bagi sikit. Lepas tu dia buka balik. Tapi kalau orang kafir, na'udzubillah, sampai ke selisih dia punya tulang rusuk. Allahul Akbar. Jadi kata di Al-Hakim At-Tirmizi, ini bukan Imam Tirmizi sahibus sunan, Hakim At-Tirmizi. Dalam kitab dia Nawadirul Usul. Dia kata apa? Ma min ahadin illa waqad alamma bi zambim ma. Setiap kita ni mesti bawa dosa masuk kubur. Allahu Akbar. Fatudrikuhu hadhihi dhaghta jazaa'an lahu. Man himpitan ini sebagai nak bersihkan dia. Sikit bagi. Tapi jangan Allah. Sikit besar pun takutlah kita. Baiklah. Allahu Akbar. Kisah ini dalam Al-Fathur Rabbani ada. Jilid yang ke-8. Baik, yang ke-7. Wa min azabil qabri, di antara azab kubur, iaitu orang yang kena azab itu akan dibuka lubang neraka. Lubang belaka. Dia nampak neraka. Nyala. Wa huwa azabun nafsiyun. Azab jiwa. Tengok tempat dudukmu. Kiamat esok, tempat dudukmu. Nak kata apa? Takut kita. Na'udzubillah. Fa'ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadakum idza mata, apabila seorang itu mati, urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi, akan dibentang kepada dia tempat duduk dia pagi petang. Kalau orang ahli syurga, malaikat mari buka pintu. Tengok tempat dudukmu dalam syurga. Dengan wanginya, dengan cantik. Allah, dia pun berdoa, Allahumma aqimis sa'ah. Ya Allah, cepatlah kiamat, aku nak pergi syurga. Kalau ahli neraka pula, na'udzubillah, dia kata, tempat duduk mana neraka, dia tengok, la taqimis sa'ah, ya Allah, janganlah berlaku kiamat. Kiamat dahsyat lagi. Dalam kubur teruk dah, dia kiamat dahsyat lagi, na'udzubillah. Hadis ini rawahul Bukhari. Baiklah. Yang ke-8, tadi kita sebut pusingan kitaran perjalanan manusia ni ada 3, dunia, barzakh, darul qarar. Jadi azab baja'al ahkam darul dunia, atas dunia ni hukuman kita di atas tubuh, body kita ni. Roh ikut sekali. Mana kalau tubuh kita sakit kak, mungkin roh pun sakit jugalah.
Wa ja'ala al-ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syarak terkena di atas apa yang berlaku pada kita. Lidah kita, kata-kata kita, itu dia panggil hukum syarak bergantung dengan body. Mu tak semaya, aku tak tahu hatimu. Tapi zahirnya kamu tak solat. Itu undang-undang dunia bergantung kepada body. Ingat. Orang tak cari roh atas dunia ni, cari body kita. Roh apa roh tak nampak. Adapun hukum barzakh. Hukum. Bila orang itu mati, yang kena azab tu body dia ke, jasad dia ke, ruh dia? Jawab dia terbalik. Alal alwah wal abdanu taba'un laha. Azab tu kena kepada ruh, body tu ikut dia. Sebagaimana di atas dunia dulu, body, ruh tu ikut. Di alam barzakh, azab di atas ruh, ataupun nikmat ke atas ruh, azab dan body tu ikut. Fata'allamat bi alamiha. Bila ruh tu kena azab, body dia pun sakit juga. Begitulah. Kalau ruh tu rehat, body pun rehat juga. Itu di alam barzakh. Wa fil akhirah, fi daril akhirah, alal arwahi wal abdani ma'an. Setelah dikembalikan ruh, jasad dia hidup balik, maka azab neraka itu ke atas ruh dan jasad dua-dua sekali. Kita kata na'udzubillahi min azabin nar wa na'udzubillahi min azabil qabri. Ya Allah, jauhkan kami daripada azab neraka jahanam dan jauhkan kami daripada azab kubur. Baiklah. Ini jelaslah kepada kita. Jadi azab kubur, roh dan sekalian tubuh. Mana kalau tubuh hancur lebur pun, tapi ruh tu yang jadi perhitungannya. Jadi kita kata wallahu alam, itulah perbahasan para ulama. Tuan Syekh kata naqaltuha kamilah minal fathir rabbani. Jilid yang ke-8, muka surat 139. Kalau nak kaji panjang, pergi ke sana. Baik, yang ke-9, yatabayyan minal hikayah. Jelas daripada kisah kita ini, Nabi SAW sebagai mukjizat baginda, Allah SWT perdengankan dia azab kubur. Sebab itulah Nabi bila dia jalan tengok kubur, dia tengok orang ni kena azab. Macam dua orang ahli kubur yang Nabi kita pacok pokok tamar. Kita yang tak ada wahyu, tak ada mukjizat ni, jangan duk pandai-pandai lah. Aku nak pacok pokok sini, biar Allah telah ringankan azab kubur dia. Mana kau tahu dia kena azab? Jangan duk pandai-pandai. Kita benda gaib ni jangan memandai-mandai dalam benda yang gaib. Kita benda gaib ittiba'ud dalil semata-mata. Adapun orang ramai, Allah Ta'ala tak beri kita dengar. Sebab apa tak bagi kita dengar azab kubur? Yang pertama, takut tak boleh nak ke bumi jenazah. Pikul je mayat sampai kubur, potong-pik sana sini, mati pula. Yang pertama. Yang kedua, di antara hikmah kenapa azab kubur tidak diperdengarkan, Allah nak rahsiakan dosa hamba dia. Atas dunia ni berapa ramai orang yang buat dosa, tapi olehkan dosa tak berbau, kita boleh duduk sebelah dia, kita boleh bersalam dengan dia, boleh berkawan dengan dia. Kita kena, dia ni kaki riba ni. Dia semua saham-saham dia komisioner belaka, tak patuh syariah. Minum teh kali-kali, orang kata boleh makan teh sekali. Maknanya boleh mengopi sekali dengan dia. Tak ada masalah apa-apa. Orang ni kaki rasuah. Dia jamu ustaz sedap juga makan. Ustaz, malam ni saya belanja restoran yang paling kelas sekali. Makan apa restoran hok mahal saya dua ni? Tak, makan ikan bakar ke apa benda? Menate ke? Tak, makan daging menate. Apa benda dia punya restoran hok mahal-mahal. Kita pun pergi makan. Kita tahu dia ni kaki rasuah. Tapi oleh kerana dosa tak berbau, boleh je kita ikut. Tapi kalau bau sah, kita tak akan pergi. Betul tak? Maka Allah Ta'ala masuk dalam kubur. Kalaulah setiap orang masuk kubur bunyi dosa, sudahlah. Buka rahsia habis. Berat dah lah dia ni. Suami awak buat dosa apa atas dunia? Bertepik di kubur tu. Na'udzubillah. Ayuh awak buat dosa apa atas dunia? Kubur. Mu tak pergi kubur sana ni. Kita pergi sana ni. Bayah mu duduk meraung dalam kubur. Nak kata apa? Tak Nabi sebut tadi. Dipukul oleh malaikat di atas tengkok dia dengan mitraka, dengan tukul besi. Semua benda makhluk dengar kecuali jin dengan manusia. Na'udzubillah. Maka dengan ini, sebagai penutup, marilah kita beramal dengan sunnah Nabi
sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata iza tashahhada ahadukum, apabila seorang kamu baca tasyahud akhir salat, lepas kita bertasyahud, kita baca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa minta perlindungan daripada 4 perkara. Mana? Ni. Dalam buku ni ada, dalam buku zikir selepas solat pada di akhir solat ni kita sebut zikir ni, kita kena minta berlindung dengan Allah Taala daripada 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Setengah riwayat azab kubur, ayat Jahannam dulu. Tak apa, di mana-mana tukar ya boleh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnah wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada ini riwayat Sahih Muslim. Baca tuan-tuan, jangan tak baca. Kelang kabut setara mana pun, orang Kelantan kata lorak setara mana pun, jangan tinggal doa ni. Kalau takut azab kubur lah. Kalau rasa tak takut, relax je. Allahu akbar. Dan juga doa Nabi kita aja, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku minta perlindunganmu daripada dosa dan hutang. Ini di antara bacaan di akhir salat berlaku ni. Di antara lagi doa yang diajar oleh Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, ajar kepada saya doa, saya nak baca dalam solat. Maka Nabi kita ajar. Ikut tuan-tuan. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Tuan-tuan, kalau kita baca doa-doa dengan penghayatan, kita tak akan keluar dari solat kecuali bercucuran air mata. Tengok doa ni, doanya Nabi kita ajar kepada sahabat ni. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan dosa yang banyak. Banyaknya maksiat kita buat. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada Tuhan yang boleh, tidak ada siapa yang boleh mengampunkan dosaku kecuali Engkau ya Rabb. Faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni. Ampunlah dosaku, berilah rahmat kepadaku. Innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun lagi kesian belas. Baca tuan-tuan. Jangan lupa baca doa ni di akhir salat. Apa yang pertama dulu ni? Kalau tak ingat yang kedua, yang ketiga, waktu salat sunat di rumah letak kat depan. Ni. Perim besar-besar letak itu. Baca. Biar menangis kita. Minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada azab neraka Jahannam. Wa a'udzubika min azabil qabri. Minta berlindung daripada azab kubur. Jadi kita jangan rasa sedap hati. Jangan rasa senang hidup. Tak apa, tak ada masalah apa-apa. Tak ada masalah apa-apa. Azab kubur ni sudah sahih. Sabit bil kitabi was sunnah. Tamaklah perbincangan kita. Dengan ini, tamaklah perbincangan dalam hikayat yang ke-105 yang menyebut tentang adab ziarah orang sakit, doa ketika sakit, dan juga peristiwa yang berkait dengan kematian. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita akan masuk pula kepada kelebihan zikir. Kelebihan zikir. InsyaAllah yang ke-106 dan selepas daripada itu beberapa siri bab-bab zikir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun dalam cerita ada hikayah, ada pengajaran, ada amalan yang perlu kita buat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lembutkan hati kita, selamatkan kita dan keluarga daripada azab kubur, daripada azab neraka Jahannam, daripada fitnah hidup dan mati, dan juga daripada fitnah Dajjal. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.